Dah. Boleh start. Okay, tu saya ada inform. Kalau ada yang share device dengan kawan-kawan, tolong inform dalam grup kelas masing-masing lah. Sebab dalam ni ada 4 kelas and saya tak ingat nama, so inform dalam grup kelas. Alright, so saya teruskan dengan kelas kita malam ni, saya start. So untuk malam ni saya nak masuk totally new topic, memang tak berkaitan dengan apa yang kita sedang buat dalam kelas. Okay, so kuliah masing-masing pun dah sampai chapter 3, subtopik 3.1. So ada beberapa kelas yang saya dah pun mention. Untuk 3.2, we are going to look at this topic, subtopik dalam tutor sahaja, sama macam 2.3, which is why saya masuk malam ni lah, sebab lain kelas lain speak. So untuk samakan saya start benda baru. Okay, so untuk topik 3, you have learned about sequence and series. Dah habis ke belum yang tu tak kisahlah. Untuk 3.1, arithmetic and geometric, sequence and series. So untuk 3.2, we are going to look at a new thing for you, which is binomial expansion. Okay, so the first course framework untuk awak tahu dan mesti boleh buat at the end of this lesson is for you to be able to find the expansion of a plus b power of n, di mana kita ada n must be a positive integer. So I hope everyone ingat lagi lah what is a positive integer. Okay, so tolong ingat bentuk ni, pattern ni. Kejap masalah teknikal. Okay, dah keluar dah kan skrin saya? Keluar semula dah. Okay, highlighter pun dah ada. Alright, so tolong ingat pattern ini yang kita akan fokus on. A plus B, everything raised to the power of n. N must be a positive integer. So bila integer maksudnya n boleh ambil apa-apa nilai yang datang daripada 0, plus 1, positive 1, positive 2 and so on. Okay. So itu adalah positive integer lah, yang mana 0 juga kita sebenarnya akan exclude sebab 0 sebenarnya dia tak ada positif, tak ada negatif. 0 is 0. Okay, so sebelum kita start, kita tengok dulu sort of macam intro plus recap of whatever you have learned in school. So kita tahu kalau you ada anything, A plus B, tak kisahlah A apa, B apa, raised to the power of 1, that is just A plus B, betul tak? Sebab yang ni adalah kuasa 1. And sekiranya awak ada A plus B everything square seperti di baris yang kedua ini yang saya keep on ulang dalam kelas tutorial masing-masing. Kita ada formula untuk benda tu, iaitu A square plus 2AB plus B square. So this is what you have learned and you have known along your time in school. Okay, so what about A plus B everything raised to the power of 3? Yang tu kita tahu, we can rewrite that as A plus B didarabkan dengan A plus B kuasa 2, yang mana yang belakang ni kita boleh expand menggunakan formula tadi, dapatlah seperti di bawah ni. And di sekolah awak belajar, what we are going to do is kita expand saja satu persatu, betul tak? Yang awak duk buat arrow tu, so di sini awak akan dapat banyak term lah. Yang mana after we simplify, you are going to get something like this. Seperti baris terakhir tu, iaitu A cube plus 3A square times B plus 3AB square plus B cube. Okay, so now what if awak diberi kuasa yang lebih tinggi? Kita bergerak kepada kuasa yang lebih besar, iaitu kuasa 4. So prosesnya sama, awak akan dapat A plus B darab dengan A plus B kuasa 3, yang mana tadi kita dah tahu jawapan atas ni. Okay, and again you kena expand lah satu persatu ni. So dia jadi penat lah kan nak expand, awak akan dapat benda macam ni and awak sepatutnya nampak term dia jadi makin banyak. So kenapa saya intro dengan benda tu? Sebab saya nak introduce to you a new thing yang kita panggil sebagai Pascal's triangle. Okay, dia ada nama Pascal's triangle. Ni bukan Pascal dalam subjek fizik Okay, so Pascal's triangle is actually one new thing yang bantu you untuk dapat the coefficient perkali of each binomial expansion, yang mana kita tahu coefficient ataupun perkali duduk kat depan ni, betul tak?
That is what you have learned in school. Itu adalah pekali kita. So untuk contoh A plus B kuasa 4 ni, okay, pekalinya saya dah highlightkan di situ. Kita ada setiap term tu pekalinya adalah 1, 4, 6, 4 dan 1. So kita tengok kita punya Pascal's triangle dalam slide seterusnya. Yang ni you ada nota juga. Okay, so kita start dengan 1 kat tengah-tengah. Kita ada 1. Okay, so that is for when n is equal to 0. Kenapa? Because we know if you have A plus B, tak kisahlah apa itu A, apa itu B, raised to the power of 0 nilai dia mesti sentiasa sama dengan 1. Okay, yang ni kita dah belajar dalam chapter 2 hari tu. Okay, so for the second row kita ada 1 dan 1. Okay, yang mana this is actually when you have n is equal to 1. So kalau n is equal to 1, kita akan ada A plus B kuasa 1 which is just A tambah B. So bila A tambah B perkali kat depan dia ni, koefisien dia adalah 1 dan 1 juga. Okay. Sampai setakat tu boleh follow So untuk the next row, apa yang kita akan buat adalah kita boleh dapat 1, 2, 1. Dari mana kita dapat 1, 2, 1 ni? Jawapannya adalah turunkan kat sini sentiasa 1 sebab dia berada di tepi triangle kita. Okay, so sentiasa 1. And then the next number kita akan ambil nilai 1 ditambahkan dengan 1 sebab tu kita dapat 2 kat tengah-tengah ni. And since this one kat tepi, dia akan stay sebagai 1 lah. So what is 121? 121 is the coefficient untuk when n is equal to 2. So yang ni yang awak dah tengok di sekolah, A plus B kuasa 2. Kita dapat apa tadi? Kita dapat A square plus 2AB plus B square, betul? So kalau awak tengok sendiri dalam expansion yang kita hafal atau kita guna sejak di sekolah, di sini pekali kita betul tak? 1, 2, 1. Betul kan? 1, 2, 1. Sama macam row yang ketiga. Okay, so the next row kita ada nilai yang kita dapat kat tepi sentiasa 1 and then 1 tambah 2 akan beri saya 3 and then 2 tambah 1 akan beri saya 3 sekali lagi. Turunkan 1 sebab dia dekat tepi. So itu adalah when you have n is 3. Okay, so bila n kuasa 3 itu yang kita ada A plus B raised to the power of 3. So kita akan dapat 1 A kuasa 3 ditambahkan dengan 3 A kuasa 2B tambah 3 A B kuasa 2 tambah B kuasa 3 depannya 1. Itu yang kita ada di slide atas ni tadi. Okay, so awak boleh lihat sendirilah di sini. Teori menggunakan Pascal's triangle itu telah pun kita buktikan sebab before tadi kita dah expand manually. Okay, so the rest awak boleh try tengok sendirilah. Yang mana kita boleh ada triangle yang sangat besar bila n itu berterusan. So yang baris terakhir dalam slide kita ni adalah n sama dengan 4. You boleh ada pun sampai the next row yang awak boleh cari sendiri dia punya coefficient. So baca kat sini, each number in the Pascal triangle is the sum of the two numbers adjacent to it in the previous row. So ni yang saya cakap tadi. Kita tengok nombor before. So 3 tambah 3 kita akan dapat nilai di sini 6. Okay, so kita ada sort of macam segitiga kat situ lah. Yang mana kita tambah dua nombor tu kita dapat nilai kat bawah dia ni. Alright, so yang bawah ni saya skip, cuma kita nak kena tengok properties for the expansion of A plus B raised to the power of n. So if you raise to the power of n, bila kita buat expansion menggunakan koefisien ni tadi, apa yang awak kena perasan yang saya highlight ni, di slide yang sama ni pun ada dah ditulis untuk awak. Tengok A, kuasa dia apa jadi dengan kuasa A? Kuasa A itu berkurang the power of A will decrease by 1. So kita start dengan kuasa paling tinggi sekali iaitu 3 and then turun jadi 2 untuk next term, turun jadi 1 untuk the next term and the last term kat situ sebenarnya ada A kuasa kosong which is 1. Okay, sama juga untuk yang next one kita ada A power of 4 and then A cube, A square dan juga A kuasa 1 kat sini. Last sekali nampak macam tak ada tapi sebenarnya again that is A power of 0. Okay, so what about B? Kuasa B akan menaik. Okay, so the power of B will increase by 1. So you are going to start with the smallest power of B iaitu B kuasa kosong.
And then B kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Sama juga untuk A plus B raised power of 4. Kita expand dia akan jadi A kuasa 4 darab B kuasa 0. And then B kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Dan terakhir sekali adalah kuasa yang paling tinggi kuasa 4 lah. Dia tak boleh pergi sampai kuasa 5 sebab kat sini memang 4. Okay, and the degree of each term, setiap sebutan dia punya degree mesti n. So macam mana kita nak tahu? Tengok di sini, kita raise everything power of 4. Cuba tengok, sebutan yang pertama ni kuasa dia, degree dia adalah 4 juga sama dengan soalan. Sama juga untuk term seterusnya, di sini kuasa 3, di sini kuasa 1. So 3 tambah 1 akan jadi 4, sama juga, dan di sini dan seterusnya. Boleh cek sendiri. And the number of term is always n plus 1. So kalau untuk contoh yang raise power of 4, number of term mesti 4 plus 1 lah, iaitu 5. Kita akan ada 5 terms. Betul tak? Ada 5 sebutan di situ. Awak boleh try kira sendiri. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay? Sampai setakat tu saya harap jelas. And the first term is always A power of n. Kita sentiasa start dengan sebutan yang pertama dalam ni, kuasa yang paling tinggi. And then dia mesti berakhir dengan B, kuasa yang paling tinggi. So boleh tengoklah sendiri kat sini. A kuasa 4 berakhir dengan B kuasa 4. Itu adalah properties untuk kita punya expansion A plus B power of n. Okay, so let's take a look at example 1 untuk kita practice guna Pascal's triangle. So using Pascal triangle to expand A plus B power of 4. Yang tu saya skip sebab yang tu dah ada kat atas. So look at the next one. You have 2x minus 1 over 2y raised to the power of 3. Yang mana saya boleh tulis semula, this is actually 2x minus y over 2 power of 3. Okay, dari sini awak boleh try compare dengan formula kita tadi. Kita ada A saya adalah 2x, B saya adalah negatif 1/2y atau negatif y/2. N saya adalah sama dengan 3. So if you want to use Pascal's triangle, start dengan 1, bawah dia mesti 1, 1, bawahnya lagi mesti 1, 2, 1. Okay, the next row akan jadi 1, 3, 3, 1. So where should I start? Yang ni awak kena ingat lah. Yang pertama sekali n is equal to 0, n equals to 1, n equals to 2, and n is equal to 3. So saya perlu guna baris ini sahaja. So apa yang saya perlu buat? Saya boleh terus tulis formula. Okay, untuk question B, 2x minus 1 over 2y kuasa 3 is actually equal to, koefisien saya 1, times the first term iaitu A. A saya adalah 2x power of 3 sebab itu kuasa paling tinggi, didarabkan dengan negatif 1/2y kuasa 0. Okay, kuasa yang paling rendah. Ditambahkan dengan 3 darab dengan 2x power of 2 times negative 1 over 2y square plus 3 times 2x power of 1 times negative 1 over 2y cube. Square. Saya terskip satu power. Okay, square di sini. Tambah dengan last one, saya punya koefisien adalah 1 and then didarabkan dengan, A saya adalah 2x kuasa 0 negative 1 over 2y power of 3. Okay, itu adalah term yang terakhir. So yang ni saya tulis sebab saya nak tunjuk awak saya guna formula yang kat atas ni tadi. Okay, so awak boleh simplify lah which one yang akan hilang. Kita tahu ni nilai dia 1, di sini juga nilai mesti 1. The rest kita boleh selesaikan yang mana awak akan dapat. This is just 1 tu 1 lah. 2x kuasa 3, tolong ingat index. So 2 cube that is 8x cube ditambahkan dengan 3 darab 2x kuasa 2 akan jadi 4x square times negative 1 over 2 y and then ditambahkan dengan 3 kekal, 2x pun kekal, yang dalam tu akan jadi negative 1 over 2 square is just 1 over 4 y square. Okay, yang belakang dia akan jadi tambah 1 darab 1 kekal 1, yang dalam tu bila awak expand negative 1 over 2 cube that is negative 1 over 8 y cube.
Okay, so in this case, awak mungkin nampak, Miss, kenapa koefisiennya bukan lagi 1331? Sebab apa? Sebab kita ada nilai kat sini ni. Okay, sebab tu dia berubah. Tapi startingnya saya start dengan 1331. Okay, so the next one, apa yang kita akan buat adalah just simplify everything. You get 8x cube plus, kat sini awak akan dapat 2122, so negatif 6. Negatif 6 x square y. Lepas tu kita akan ada plus 3 over 2 xy square and then minus 1 over 8 y cube. Itu adalah jawapan akhir kita. Okay, sampai setakat tu boleh follow tak? Boleh follow tak benda yang saya buat tu? Boleh, Miss. Okay, so itu adalah contoh kita guna Pascal triangle. So you have to know lah dia punya triangle tu. Saya tak refer yang atas sebab susah nak scroll tadi. So saya buat sendiri. Okay, untuk exercise 1 saya tinggalkan untuk you cuba sendiri sebab term yang ni pun simple, 2 tambah x dan juga x tambah 2y, tak se-complicated yang tadi. So next kita bergerak kepada binomial theorem. Okay, kita nak buat binomial expansion, dia introduce ke awak koefisiennya dahulu. So now kita nak tengok theorem, teori dia. Okay, so we have binomial theorem here states that if you have n, yang mana n is a positive integer, this is positive integer, okay? Then the expansion untuk a plus b raised to the power of n is equal to a power of n ditambahkan dengan n choose 1. Okay, so this is what we call as n choose 1. Ingat lagi tak n choose 1 kat sekolah ada belajar? This is NC1. Okay, yang mana ada definition untuk NC1 kita akan tengok. Kemudian didarabkan dengan a power of n minus 1 times b plus n choose 2 times a power of n minus 2 power of b square, times b power of 2 plus dot sehingga term yang terakhir kita akan dapat dalam kurungan ni adalah n choose r. So r tu adalah whatever r lah di situ. Okay, didarabkan dengan a power of n minus r times b power of r, ditambahkan pula dengan dot sampai yang terakhir sekali awak akan dapat b kuasa n sahaja. So kenapa yang dekat depan ni a kuasa n, yang akhir b kuasa n sahaja? Sebab kat situ kalau kita nak guna yang n choose r, n choose 1, n choose 2 semua tu, this is just n choose 0 which is 1. Yang kat sini adalah n choose n, nilainya juga adalah 1. Okay, so itu formula. Now kita tengok di sini. Using the binomial theorem, we need to expand the following. So lihat soalan example 1a. Awak diberi 4 tambah x kuasa 3. So how do we expand that? Kita buat cara yang lebih kurang sama macam tadi. A saya adalah 4. B is equal to? What is B? B adalah x Ni, ini A. Ini adalah B. Yang kat luar atas tu adalah saya punya n. Okay, so n is equal to 3. So using this theorem dalam slide sebelum ni tadi, apa yang kita akan buat adalah we are going to have 4 plus x cube is just, ingat A kuasa n. So kita akan dapat 4 cube plus, untuk the next one kita akan tulis, ingat n choose 1. So atas adalah 3, bawah adalah 1 and then A kuasa n tolak 1. So kat sini 4 kuasa 2. Dia mesti kurang 1 dari sebelumnya, didarabkan dengan x kuasa 1. Ditambahkan dengan 3 choose 2. 4 kuasa 1, x mesti kuasa 2. Ditambahkan dengan, yang ni awak tak perlu tulis lah 3 choose 3. Tapi kalau awak nak tulis pun sebenarnya tak ada masalah. Awak boleh try tekan kalkulator. 3 choose 3 nilainya sebenarnya adalah 1 macam saya cakap tadi. Darab dengan 4 kuasa 0. Darab dengan x kuasa 3. Okay, so saya punya laptop ni tak ada kalkulator dalam laptop. Kejap
Okay. Saya tak ada calculator yang digital dalam laptop tu. So saya minta awak tekan sendirilah yang mana untuk benda ni 31, 32, 33 ni awak boleh tekan calculator sendiri. Ada button NCR patutnya. Okay, so caranya awak tekan 3, lepas tu tekan button NCR dekat kalkulator awak tu, dia akan keluar huruf C. Lepas tu tekan 1, awak akan dapat jawapan. Okay, so di sini saya terus kira sambil-sambil awak tekan sendiri, awak boleh tengok saya teruskan mengira. So 4 cube is just 64 untuk first term. 3 choose 1 didarabkan dengan 4 square which is 16 akan memberi saya 40. 48 darab dengan x kuasa 1 ditambahkan dengan 3 choose 2 times 4, that is just 12. So saya ada 12x square ditambahkan dengan, since 3 choose 3 is 1 darab dengan 4 power of 0 which is also 1, kita akan ada x kuasa 3 sahaja. Okay, so kalau tengok binomial theorem ni sebenarnya benda yang sama macam yang kita tengok tadi. Yang awal-awal tadi, properties of binomial expansion. Ni yang dia cakap power A akan decrease by 1, power B akan increase by 1. And setiap term tu degree dia mesti n. So awak boleh check sendiri di sini. Okay, jangan tengok baris akhir, tengok yang saya highlight warna pink tu. Degree-nya sentiasa 3 and 4 kuasa dia berkurang 1, x kuasa dia menaik 1. Okay, boleh? Boleh saya skip soalan B? Boleh tak saya skip soalan B? Boleh, Miss. Alright, so untuk soalan B ni saya just nak tulis ni untuk awak biasakan. Okay, so awak diberi 2x minus y, everything raised power of 4, that is just 2x plus negative y, semua sekali kuasa 4. So bila kita nak kenal pasti, dia akan jadi A is equal to 2x, B is negative y. Kena hati-hati nanti nak letak power sebab ada negatif. And then n is equal to 4. So you can try by yourself macam apa yang saya buat. Tengoklah dapat jawapan yang betul ataupun tidak. Okay, so let's move on to example yang kedua. Arahan di sini adalah please expand 3 minus 2x raised power of 4 in the expansion. Dah diberitahu mesti ascending power of x. So bila ascending power of x, agak-agak x tu duduk depan ke duduk belakang? Duduk belakang lah kan. Macam kedudukan yang diberi ni, dia akan bertindak sebagai B kat situ. Lepas tu tolong ingat ada hence, saya dah pernah mention bila ada hence you kena guna jawapan tadi. Please find the value of 2.98 raised to the power of 4 correct to 5 significant figure. So macam mana kita nak start? We have 3 minus 2x power of 4 di sini. Okay, dari situ apa yang kita buat? Kita buat lebih kurang macam tadilah, benda yang sama. We are going to use the formula. Saya tulis dulu. A plus B raised to the power of n akan sama dengan A power of n plus n choose 1 A power of n minus 1 B plus n choose 2 A power of n minus 2 B kuasa 2 tambah dot 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 tambah B kuasa n. Okay, so itu formula kita. Kita akan proses soalan ini dengan cara tengok dulu. A kita mesti 3, B mesti negatif 2x, n mesti sama dengan 4. Okay, so kita teruskan dengan 3 minus 2x raised power of 4 is just equal to A kita apa? 3. So 3 raised to the power of 4 plus 4 choose 1 times 3 cube times negative 2x kuasa 1. Ditambahkan dengan 4 choose 2. Okay, so 4 choose 2 times 3 square times negative 2x square. Saya buat kat bawah sebab tak muat. Plus dengan now we have 4 choose 3. Darab dengan 3 power of 1 times negative 2x cube. Plus dengan 4 choose 4 tak payah tulis, terus ambil B kuasa 4. Okay, selesaikan di situ awak akan dapat 3 kuasa 4 is just 81 plus 4 times 27. Okay, sebab 3 kuasa 3 is 27. Darab dengan negatif 2x.
ditambahkan dengan 4 choose 2 adalah 6 darab dengan 3 square which is 9. Negatif 2x kuasa 2, ingat negatif dikuasakan 2 juga, so you get 4x square plus 4 choose 3 nilainya adalah 4 darab dengan 3 darab dengan negatif 2 kuasa 3 is just 8x cube. Okay, lepas tu ditambahkan dengan sorry, saya tertinggal negatif. Saya sebut negatif tak tadi? Negatif 8x cube, and then selepas itu kita akan ada negatif 2 kuasa 4 is just 16 and then x kuasa 4. So tolong selesaikan, jangan stop di situ sahaja. Yang ni saya buat extra step sebab kita ada benda-benda ni yang kena simplify. Okay, so darabkan sahaja, awak akan terus dapat your final answer will be equal to 81 minus 216x plus 216x square minus 96x cube plus 16x power of 4. So itu adalah expansion untuk 3 tolak 2x kuasa 4 dalam susunan ascending order untuk power of x. Maksudnya kuasa x mesti menaik. So betul tak menaik? Betul lah kat sini. Kuasa kosong, kuasa 1, 2, 3 dan 4. Okay, so now the other hence. Hence, I need to find the value of 2.98 power of 4. Jadi macam mana kita nak guna? Ingat bila hence you kena use this solution untuk jawab this question. So to use that, I have to know this is 3 minus 2x power of 4. And soalan adalah hence find the value untuk 2.98 power of 4. Apa yang you perlu buat di sini adalah look for similarities. Kuasa sama Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita compare dia punya base. Konsep lebih kurang sama macam kita buat sebelum ni untuk index. So kita terus samakan sahaja. 3 minus 2x is equal to 2.98. So I have 2x is equal to 0.02. Selesaikan macam biasa. So x will be 0.01. Kenapa kita kena cari nilai x? Jawapannya sebab we need to use this expansion. Jadi saya perlu tahu nilai x yang akan menjadikan this left hand side term menjadi 2.98 kuasa 4. Itu yang kita kena buat. Sebab tu saya kira nilai x dah dapat 0.1. Now I'm going to substitute x equals to 0.01 exactly into this expansion. Okay, so substituting that, I'm going to have my left hand side is exactly apa? Exactly 2.98 kuasa 4. Betul tak? Sebelah kanan saya akan dapat apa? 81 kekal tolak 216 darab 0.01 tambah 216 darab dengan 0.01 square tolak 96 darab 0.01 cube tambah dengan 16 darab 0.01 kuasa 4. So yang ni apa yang you kena buat? Tekan je lah kalkulator. Okay, press your calculator. Yang ni semua kalkulator boleh buat. Please take note, soalan minta 5 significant figure, 5 angka bererti. So untuk 5 angka bererti, you kena tengok lah nombor depan tu apa, kosong ke bukan. So when you calculate, you should get the value here is equal to 78 point berapa? 862, betul tak? So kita akan stop sehingga 3 titik perpuluhan je lah sebab depan tu ada 2 angka lagi yang mana dia menjadikan now kita dah ada 5 angka bererti. So this is 5 significant figure. So kalau awak nak check, awak boleh tekan juga 2.98, tekan terus kuasa 4. So dia should be lebih kurang sama dengan jawapan yang kita dapat. Tapi take note dia mungkin tidak exact because this is expansion kan. So kita gunakan expansion yang kita ada daripada soalan asal untuk kita kaitkan dengan benda ni. Tapi biasanya jawapan ni dah cukup dekat. Kadang-kadang dapat sama pun. Betul tak dapat sama? Ke berbeza? Dapat sama tak? Ada yang cuba tekan tak? Sama. Okay, dapat sama kan? So that is the correct answer. Alright, so kita bergerak ke next slide. Alright, yang ni
tengok soalan. Apa beza soalan ni dengan soalan tadi? Soalan tadi dia cakap dia nak expansion in ascending power of X. Tapi yang ni bezanya dia bagi syarat. You buat expansion tapi stop sehingga term yang mana kita ada X kuasa 3 sahaja. Boleh tak pergi lebih? Tak boleh. Okay, so apa yang kita akan buat adalah kita buat yang sama macam tadi. Okay, so untuk 1 tambah X kuasa 10, tolong take note di sini A saya 1, B saya adalah X dan N saya sama dengan berapa? 10. 10 tu banyak Okay, sebab tu dia suruh stop sampai X cube sahaja. So kita gunakan formula yang tadi, saya tak tulis dah, awak boleh refer pada nota awak. Okay, so kita start dengan A kuasa N. 1 kuasa 10 tambah 10 choose 1, 1 kuasa 9, Alhamdulillah, excuse me. X kuasa 1 tambah 10 choose 2, 1 kuasa 8 X kuasa 2 tambah 10 choose 3, 1 kuasa 7 X kuasa 3. Adakah saya perlu teruskan lagi ataupun stop? Stop. Ya, stop tapi adakah terus stop macam tu je? Tidak. Ada tambah lagi cuma kita tak nak tahu dah belakang tu apa. So tak perlu tulis tapi you kena beritahu, oh di belakang ni ada sebutan lain lagi. So tambah ... So selesaikan sahaja apa yang kita dah senaraikan tadi. 1 akan kekal 1 tambah 10 choose 1, nilai dia adalah 10 darab 1 kuasa 9 tetap 10 X ditambahkan dengan 10 choose 2 times 1, that is just 40. 45 X kuasa 2 tambah 10 choose 3 darab 1 kuasa 7, that is just 120 X cube tambah ... Itu expansion kita. Berbeza dengan tadi, habis memang kita pergi sampai B kuasa N. Ni, ini memang sebutan terakhir sebab tu belakang dah tak ada apa-apa. Okay, tapi di sini kena ada tambah ... sebab kita tak habis lagi. Kita pergi sampai sebutan yang dia minta aje. Alright, so now dia kata find the value of 1.01 kuasa 10 dan juga 0.99 kuasa 10. What should we do? Kita buat yang sama macam tadi. Okay, tengok dulu untuk 1.01 power of 10. Apa yang kita akan buat adalah kita guna juga expansion yang tadi. Kita samakan benda ni dengan saya tekan apa ni? 1 tambah X kuasa 10. So bila kita compare macam tu, apa yang kita akan dapat di sini adalah 1.01 mesti sama dengan 1 tambah X. Jadi X mesti sama dengan 0.01. Dah dapat, kita buat apa? Gantikan X 0.01 ini ke dalam expansion kita. Cuma now nilai mungkin lari sikit lah. Memang betul-betul ada kemungkinan akan lari sebab kita tak kira sampai term yang terakhir. Ini dah jadi approximation. So kita terus masukkan sahaja 1.01 power of 10 is equal to 1 plus 10 times 0.01 plus 45 times 0.01 square plus 120 times 0.01 cube plus ... So sila kira benda ni bila awak tekan kalkulator sampai di sini sahaja boleh tekan kalkulator. Jawapan yang awak akan dapat adalah 1.10462. Okay, so jawapan yang kita dapat di sini saya ambil 5 titik perpuluhan sebab soalan tak minta. And ini adalah sort of macam approximation juga. Okay, so kalau awak tekan 1.01 kuasa 10, awak akan nampak jawapan dia yang sebenar adalah 1.104622125. So sebenarnya apa yang saya ambil ni dah dekat, betul tak? Sampai situ sama. Yang belakang je yang tak ada, okay? Sama je kan dengan contoh yang kita buat tadi. So sama juga untuk 0.99, awak still kena buat proses yang sama. Bezanya adalah dia akan jadi negatif. X awak negatif. Kenapa? 0.99 power of 10 is equal to 1 plus X power of 10.
So bila kita compare yang dalam kurungan 0.99 adalah 1 tambah X. So what is X? That is 0.99 minus 1. So negative 0.01. Dah dapat negatif. Cara tak banyak berbeza. Ambil sahaja nilai. Gantikan dalam expansion. Ganti dalam ni. Okay, so sebelah kiri I'm going to have still 0.99 power of 10. Sebelah kanan now I have 1 plus 10 times negative. Tolong take note, negative. Negative 0.01 plus 45 times negative 0.01 square. Okay, plus 120 negative 0.01 cube. Plus dot dot dot. So yang ni tekan kalkulator, saya minta tolong, saya pesan sekali lagi, kurungan sangat penting. Negatif duduk dalam kurungan So bila you tekan, jawapan yang you dapat, this one should be 0.90438. Okay, kalau awak tak habis tekan lagi, nanti after the class, you should be able to try by yourself lah. Okay, ada soalan tak setakat itu? Untuk buat expansion bila n is a positive integer. Ada soalan? Ke saya dah hilang? Saya tak ada dalam Google Meet ke? Ada kan? Okay. So next, saya move on to the next one. Next learning objective, masih lagi nak buat expansion tapi now kita dapat, kita nak tengok dulu notation. Kenapa? Sebab tadi saya dah cakap kan, kita tengok yang dalam kurungan tu. Mana kurungan? Ni dia. Okay, yang dalam kurungan ni saya cakap dia sebenarnya adalah NCR. Kita akan tengok definition untuk siapa yang tak ingat NCR tu. So kita tengok dahulu writing n factorial notation. This is what we call as n factorial. Nama dia adalah n factorial yang macam tanda seru tu. Nama dia factorial. Okay, dan juga kita nak gunakan NCR sebagai our binomial coefficient. So the definition of n factorial is as follows. If you have n that is a positive integer, then n factorial is given by this definition. Yang ni tolong ingat. Okay, what is n factorial? N factorial is just n multiplied by n minus 1, multiplied by n minus 2, multiplied by n minus 3, darab dot 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 sampai 3 darab 2 darab 1. So kalau saya bagi awak contoh, 2 factorial, this is just 2 darab, kenapa tulisan 2 tu macam penyek? 2 factorial, this is just 2 darab dengan kurang 1 daripada 2 which is just 1. Okay, kalau saya bagi 3 factorial, that is just 3 darab 2 darab 1. So factorial ada dalam kalkulator anda. Untuk yang pakai kalkulator kelas Swiss, awak patut tengok pada button X kuasa negatif 1. Okay, dekat situ ada tulisan warna kuning X factorial. Dia ada tulisan macam ni. X, lepas tu ada tanda seru. That is X factorial. So awak boleh try tekan dalam kalkulator 3. Lepas tu tekan simbol factorial, jawapan yang awak dapat adalah 6. This is where you get the value. Formulanya ada di sini. Okay? Ada di sini yang saya highlightkan juga. So kalau saya beri awak 10 factorial, boleh sebenarnya kira 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab sampai darab 3 darab 2 darab 1. Okay, so cara mudahnya tekan kalkulator lah 10 factorial terus keluar jawapan which is nombornya dah jadi juta 362880. Okay, so benda tu kita boleh generalize jadi apa pun nombor n. So dia sentiasa n darab n kurang 1, n kurang 2 seterusnya lah. Okay, so ada dua benda yang awak kena ingat. This is a special case untuk factorial. You ada 0 factorial, jawapan dia sentiasa 1. So yang ni highlightkan, kotakkan, gariskan, bintangkan. Supaya awak tak lupa. Yang kedua, 0 factorial 1, 1 factorial pun nilainya 1. Okay, 2 ni nilai dia sentiasa 1. So yang ni pun tolong ingat. Please remember, jangan lupakan. Okay.
And ada beberapa lagi karakteristik penting yang awak boleh ingat dan gunakan untuk pengiraan. Kalau ini yang atas ni tadi adalah definition of n factorial, boleh tak saya tulis n factorial dalam bentuk factorial lain? Jawapannya boleh. So n factorial is equal to n darab dengan n minus 1 factorial. Kenapa? Sebab definition untuk n minus 1 factorial is apa yang saya gariskan kat sini. Itu adalah definition untuk n minus 1 factorial. Okay, so kita boleh pendekkan tanpa tulis semua tu. Sama juga n factorial juga boleh ditulis dalam bentuk n darab n tolak 1 darab dengan n tolak 2 factorial. Kenapa? Sebab n tolak 2 factorial definitionnya adalah ini. That is definition of n minus 2 factorial. Kalau awak lost, saya guna nombor lah. Kalau 4 factorial adalah 4 darab 3 darab 2 darab 1, boleh tak saya tulis dia jadi 4 darab 3 factorial? Jawapannya boleh. Sebab apa? Ini adalah 3 factorial. Okay, boleh tak saya tulis dalam bentuk 4 darab 3 darab 2 factorial? Jawapannya boleh. Kenapa? Sebab 2 darab 1 adalah 2 factorial. Okay, itu yang cuba diberitahu di sini. So kita terus bergerak kepada example. Example ni simple saja, cuma nak tengok awak tahu tak maksud factorial tanpa tekan calculator. Terus tanpa guna simbol factorial tu. So 5 factorial is just 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. So yang ni tekanlah calculator, awak akan dapat jawapannya adalah 120, betul tak? Okay. So that is 5 factorial. Untuk 7 factorial pula, that is just 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 and times 1. So sekali lagi tekan sahaja calculator. Tekanlah darab, awak akan dapat jawapan 5040. What about yang bawah? Okay, so untuk yang bawah ni lah datangnya kegunaan benda yang diberitahu ni tadi. Kenapa? Sebab now you have 12 factorial divided by 10 factorial. You can define 12 factorial in term of 10 factorial. Kenapa? Sebab 12 darab 11 darab 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tu sebenarnya adalah 10 factorial. Dibahagikan dengan 10 factorial, perlu define tak? Tak perlu. Kita boleh terus cancel. Sebab apa? 10 factorial divide by 10 factorial dia akan jadi 1. Sebab 10 factorial adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 dan 2 dan 1. Terulang 2 kali pula. So yang bawah apa? Yang bawah benda yang sama, betul tak? Salin je lah balik. Saya tak rajin nak tulis banyak-banyak. So awak boleh cancel 10 dengan 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7 sampai 1 per 1. Okay, sebab tu kita boleh terus cancel sahaja and awak boleh terus dapat jawapan di sini is just 12 times 11 yang mana jawapannya adalah bersamaan dengan 132. Jelas kat situ? Jelas? Jelas. Okay, so untuk simplify yang bawah ni in terms of n tambah 2 dengan n tolak 1 factorial, cuba buat sendiri. Now kita nak tengok definition of a binomial coefficient. Penggunaan NCR sebagai kita punya pekali binomial. So let n and r be non-negative integer yang mana r is always less than or equal to n. Yang ni mesti betul r tak boleh lebih besar daripada n. Sebab apa? Kalau r lebih besar daripada n, then you are going to have n choose r seolah-olah macam contoh 4 choose 5. Cuba tekan calculator. Boleh tak dapat 4 choose 5? Tak boleh This is math error. Kenapa? Sebab awak ada 4 tapi awak nak choose 5. So tak boleh lah kan. Dia macam awak ada 4 gula-gula tapi awak cakap saya nak bagi miss 5 gula-gula. So tak boleh. Alright, jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan assume r is always less than or equal to n. Maksimum dia adalah n. So kalau contoh n saya 4, r saya mesti 0, 1, 2, 3 atau maksimumnya 4 juga. Kenapa? Sebab 4 choose 4 kita boleh kira nilai dia sentiasa 1. Okay.
So apa yang kita akan buat now adalah tengok definition. So N choose R can be written dalam 3 bentuk. Ini yang pertama yang kita dah tengok tadi yang saya keep on guna, yang binomial theorem guna. Cara lainnya adalah NCR. Ini adalah apa yang tertera di kalkulator anda pada butang simbol bahagi. Dekat simbol bahagi tu ada tulisan warna kuning NCR. Ni dia. Okay, definitionnya lagi adalah N factorial divided by R factorial times N minus R factorial. Maksudnya, kalau saya ada 4 choose 3, okay, 4 choose 3, this is just 4C3, yang mana saya boleh tulis dalam bentuk 4 factorial bahagi dengan R factorial is 3 factorial darab dengan 4 tolak 3 factorial. Okay, so kalau kita cuba kira di sini 4 factorial is just 4 factorial over 3 factorial. 4 tolak 3 adalah 1 factorial. So apa yang kita tahu 1 factorial nilainya adalah 1, betul tak? So kita define 4 dan 3 factorial. What you are going to get here is just 4 times 3 times 2 times 1 divided by 3 times 2 times 1. So kita boleh simplify tak? Jawapannya boleh. Yang tinggal jawapannya adalah 4. Okay, sebab tu kalau tekan terus kalkulator 4C3, jawapan yang keluar memang 4. Dari sini datangnya. Saya explain menggunakan formula yang melibatkan factorial di sini. Okay, so apa yang dia test awak pada example seterusnya adalah penggunaan formula itu sahaja. Saya skip sebab saya dah tunjuk pengiraan menggunakan contoh saya sendiri kat tepi. Alright, kita proceed terus kepada next part. Okay, saya nak bincang example 4 ni. Untuk contoh ini, dia minta awak show. Ingat lagi tak macam mana nak jawab soalan show? How do you show? Macam mana kita nak show? Show macam mana? Macam mana nak show? Tak ada orang ke? Saya seorang je yang ada dalam ni. Inilah masalah kelas online. Macam nak show? Saya rasa kelas tutor semua saya ada sebut dah. Ya, kita kena compare. Kita kena buat right hand side mesti sama dengan left hand side. Thank you 2 orang yang jawab ni. Okay, so bila show awak mesti sentiasa tunjuk left hand side mesti sama dengan right hand side. Berbezanya, saya tak boleh nak cakap yang mana soalan, yang mana jawapan sebab dua-dua dalam bentuk N choose R, N choose N minus R. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita gunakan teori yang kita tahu dua ni mesti sama. So start dengan left hand side dahulu. So untuk left hand side saya, N choose R by definition adalah, apa definition N choose R tadi? Dekat slide sebelum ni je kan? N choose R adalah bersamaan dengan N factorial dibahagikan dengan R factorial, tak payah kurungan, darab dengan N minus R factorial. Itu definition. Saya tak boleh buat apa-apa dah. Okay, so saya tinggalkan macam tu. Now saya cuba buat saya punya right hand side. Right hand side saya apa? Right hand side saya adalah N choose N minus R. So by definition, apa dia N choose N minus R? Ini adalah N factorial bahagi dengan N minus R factorial darab dengan N minus R semua sekali factorial. Betul tak apa yang saya buat tu? Okay, itu definition Saya guna definition yang atas ni tadi, ni dalam kotak. Okay, so dari situ boleh tak saya simplify? Jawapannya boleh. Yang mana? Yang ni. Sebelum factorial, semua tu duduk dalam kurungan. So saya boleh expand kurungan tersebut yang mana dia memberi saya, yang lain salin je, N factorial over N minus R factorial. Yang saya highlight warna kuning tu akan jadi N tolak N tambah R factorial. So selesaikan lagi, N tolak N jadi kosong. Kita akan dapat this is just N factorial over
n minus r factorial darab dengan r factorial. So now cuba compare. Yang mana compare ni? This one and this one. Adakah mereka sama? Sama. Ya. Sama. Bezanya hanya ni, kedudukan r factorial, satu duduk depan, satu duduk belakang, but that is multiplication, hasil darab. So there shouldn't be any problem. Then kita terus concludekan left hand side is equal to right hand side. Oleh yang demikian, hence n choose r is equal to n choose n minus r, and kita terus letak shown seperti biasa. Okay. Yang ni bila keluar macam ni show, sebab ramai pelajar tak boleh buat, sebab tu saya bincang soalan ini. Awak kena guna dia punya definition. Kena tahu apa itu n choose r. Ni penting Kalau tak, you tak boleh nak proof kat situ. Okay, boleh? Boleh. Okay, so exercise saya tinggalkan sebab yang ni you boleh kira, betul tak? Betul tak boleh kira? Alright, so kira guna formula saya tahu awak boleh tekan calculator, answer pun sudah diberi di bawah ni. Tapi apa yang awak perlu buat adalah cuba juga guna formula atas ni tadi. Okay, nak tengok awak boleh guna ataupun tidak. Alright, so let's move on to the third learning objective. Mungkin saya tak boleh habiskan pun this whole subtopic hari ni, tak malam ni. So kita tengok yang ketiga. Learning objective ketiga, at the end of this lesson, you should be able to determine the general term. Kalau tadi kita dah tengok macam nak buat expansion sehingga term yang keberapa dan seterusnya. So kita nak cari pula general term dalam kita punya binomial expansion untuk when n is a positive integer. So apa maksud nak cari general term? Kalau awak ingat tadi kita ada tengok satu contoh soalan yang dia kata find the expansion. Dia nak kita buat expansion up to x kuasa 3, betul tak? Ada satu contoh tadi. Okay, yang tu kita nak semua expansion dia. Tetapi now kita nak general term yang mana dia lebih kurang macam yang awak tengok dalam 3.1 untuk arithmetic dan geometric, ada formula Tn, betul tak? Untuk nak cari specific term sahaja. So itu yang kita nak guna konsep sekarang ni. Contoh, kalau expansion tu ada n plus 1 term, kalau saya kata saya nak term yang ke-7, so kita nak belajar macam mana nak cari supaya tanpa buat expansion, saya boleh dapat jawapan term yang ke-7 ni. Okay, so to find the general term, kita tengok kat sini. Kita start dengan this formula. This is just a formula. Formula yang kita dah tengok tadi. Yang mana a plus b raised to the power of n is just equal to that thing. Okay, dia bersamaan dengan a power of n plus n choose 1 a power of n minus 1 b plus n choose 2 a power of n minus 2 b square plus n choose 3 a power of n minus 3 b cube plus ... plus bn. Itu adalah n plus 1 term. Okay, by properties tadilah. So apa yang kita akan buat sekarang, kita tengok kat sini. Guna konsep dalam arithmetic dan geometric yang awak dah belajar, janjang arithmetic, janjang geometric. This is the first term, betul? Betul tak? Itu first term. Sebutan pertama. Ini adalah sebutan kedua. Ini adalah sebutan ke-3. Ini adalah sebutan ke-4. Dan yang ni adalah sebutan yang n tambah 1, betul tak? Macam yang saya tahu sebab kita dah tengok properties tadi, dia kata kalau kita raise power of n, then term kita mesti ada n tambah 1. Mesti ada terlebih 1. Okay, so dari situ kita keluarkan maklumat, kita tulis. Kita dapatlah T kuasa 1, T1 adalah A kuasa n. What about T2? T2 adalah n choose 1. A kuasa n minus 1. B kuasa apa tu? B kuasa 1. Betul tak? Okay, so kalau tengok T1 dan T2 yang saya highlight, mungkin tak nampak pattern. Kita move on to the next term. T yang ketiga, saya ada n choose 2. A power of n minus 2.
B power of 2. So nampak tak pattern kat situ? Ke tak nampak juga? Kat sini 2, kat sini 1, kat sini 1, kat sini 1. Kat sini 3, kat sini? Saya bergerak kepada T4 kalau masih tak nampak. T yang keempat adalah N choose 3, A kuasa N tolak 3, B kuasa 3. Pattern dia apa kat situ? Kat sini 4, kat sini 3, kat sini 3, kat sini 3. Betul tak? So agak-agak lah kalau buat teruskan lagi, benda yang sama sampai dekat ni. Dia terus lompat pergi T yang ke-10. Okay, awak boleh try buat lah. Listkan satu-satu daripada formula ni, awak akan dapat T yang ke-10 macam yang dia bagi. So T yang ke-10, formulanya adalah N choose 9. Kat sini 10 tau, 10. Kat sini 9. A kuasa N minus 9. B kuasa 9. So patternnya adalah untuk mencari R plus 1 term. Okay, formulanya diberi seperti berikut. TR tambah 1 mesti bersamaan dengan N choose R, A kuasa N minus R darab B kuasa R. So sekali lagi tengok pattern. R tambah 1, kat sini R kat sini R, kat sini juga adalah R. Itu adalah formula. Okay, so awak boleh hafal je formula tu. TR plus 1 is N choose R, A power of N minus R, B power of R. So caranya adalah kita akan tengok di sini. Okay, bila soalan kata find the sixth term, kita nak sebutan yang ke-6. What is sebutan ke-6? T berapa? Ni T berapa ni? Yes, thank you. Kita nak cari T6 in the expansion untuk 2 tambah 3x kuasa 10. Tanpa kita buat expansion satu-satu tapi dia dah beritahu bila awak buat expansion tu dia mesti ascending power. So apa yang kita buat, boleh tak terus guna formula? Terus ambil N choose, kenal pasti dulu A adalah 2, B adalah 3x, N adalah 10. Boleh tak saya terus guna formula 10 choose 6, A kuasa 10 tolak 6, B kuasa 6. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ini betul ke salah? Boleh. Salah. Jawapannya tak boleh, Adam. Kenapa? Sebab awak kena ingat, dia sebut 6 term but this is TR tambah 1. Okay? Kalau tengok juga yang saya tulis ni, kenapa saya kata salah? Sama tak kat situ? Sama 6666. Sedangkan formula dia mesti yang depan ni terlebih 1, betul tak? Ni. Ni tak nampak. Ni terlebih 1 ada 2. Kat sini 1 je. Kat sini terlebih 1 ada 3. Yang ni ada 2 je. Kat sini R tambah 1. Kat sini R. Kat sini R. Kat sini R. So kita tak boleh lah buat macam yang saya buat ni. Salah. Sebab saya punya 6666. Semua sama. Okay, so apabila soalan sebut dia nak T6, itu sebenarnya dia maksudkan TR tambah 1. So apa yang awak kena buat adalah tulis formula TR tambah 1 is N choose R, A power of N minus R, B power of R. So cari dulu R sama dengan berapa dalam kes ni. What is R? What is R? Ya, thank you Nisa. Kita nak R sama dengan 5, bukan R sama dengan 6. Okay, so dari sini kita dapat R plus 1 is equal to 6. So R must be 5. Dah dapat R equals to 5, bolehlah masukkan di tempat-tempat berikut. So to find T6 which is TR plus 1 is equal to N saya adalah 10. So 10 choose 5. R saya adalah 5. Darab dengan A saya 2 kuasa 10 tolak 5. Darab dengan B saya adalah 3x kuasa 5. So selesaikan sahaja 10 choose 5. Jawapan yang awak akan dapat nilai dia adalah, tekan kalkulator sahaja. Kalau awak nak selesaikan dulu ni boleh. 10 choose 5. 2 kuasa 5 kat sini akan jadi
3 kuasa 5 X kuasa 5. Okay, so kalau tengok apa yang saya buat, saya guna index. Rule of indices sahaja di sini. Yang selebihnya tekan kalkulator kat mana ni? Daripada kurungan sampai 3 kuasa 5. Tu semua nombor nombor sahaja. Tekan kalkulator, awak sepatutnya dapat jawapan. Jawapan dia akan jadi bersamaan dengan 1,959,552 X kuasa 5. So itu jawapan untuk term yang ke-6 kita. So jawapannya adalah the sixth term is T6 sama dengan 195,952 X kuasa 5. Okay, jelas kat situ? Jelas? Jelas. Jelas, Mat. Boleh follow lagi tak tu? Boleh hadam lagi tak? Banyak sangat ke saya sumbat? Saya sumbat kepala korang dengan banyak benda sangat ke? Tak kan? Boleh follow Kalau tak boleh follow bagi tahu. Okay, so look at example 2. Guna formula yang sama tetapi pattern soalan berbeza. Apa beza? Tadi dia sebut dia nak 6 term, term yang ke-6. Now di sini soalan sebut, dia tak sebut term yang keberapa. Tapi dia cakap dia nak X kuasa 5. Okay, so you need to find the coefficient. Dia nak perkalinya sahaja untuk term ini dalam expansion of this question. So dari sini apa yang kita akan buat adalah first kita akan compare benda ni dengan formula lah. A tambah B kuasa N. Dari sini saya akan dapat my A is 3, my B is 2X, N saya adalah 7. Okay, selesai di situ. Now apa yang kita akan buat adalah kita akan masukkan maklumat yang saya keluarkan ni dalam ni. Tanpa kita tahu R itu berapa. Okay, sebab kita, macam saya cakap, kita tak diberitahu kita nak term yang keberapa. Kita cuma tahu X kuasa 5, so kita ganti sahaja dahulu. So using the formula TR plus 1, I'm going to have N saya adalah 7. So 7 choose R, didarabkan dengan berapa? A saya adalah 3. 3 kuasa 7 tolak R, didarabkan dengan apa? 2X kuasa R. Okay, so sampai di sini, apa aim kita? Aim kita adalah sila simplify benda ni sampai awak dapat X kuasa something. So, kena pecahkan lah di situ. Alright, so bila kita pecahkan, awak akan dapat apa? Dapat masih lagi 7 choose R. 3 power of 7 minus R juga tak berubah. Tetapi yang belakang ni saya boleh ubah menjadi what do I get bila saya guna rule of indices? Dapat apa kat situ? Dapat apa? 2X kuasa R. Kita dapat? 2 kuasa R, X kuasa R. Thank you. Okay, 2 power of R and X power of R. Sampai setakat itu, selesai dah ke? Jawapannya sudah. Saya dah cakap tadi kan, kita nak simplify sampai dapat X kuasa R. Kenapa? Baru kita boleh compare dengan soalan. Okay, so di sini I've already get X power of R. Tak ada apa-apa lagi dah. Dia single kat situ. So dah dapat macam ni, kita terus compare. Okay, so comparing will give you, kita nak X kuasa 5 punya coefficient. Dia mesti sama sahaja dengan X kuasa R. So dari situ R sama dengan 5. You dapat sahaja R sama dengan 5. Kita boleh terus ganti balik R equals to 5 into our formula. Bukan formula asal. Tapi what I get here. TR plus 1 baris yang ni. Tapi adakah kita masukkan dalam formula semua? Ya, jawapannya kita nak kira dulu term tersebut. Okay, so using R is equal to 5. My term is now the sixth term. 5 tambah 1 is equal to 7 choose 5. 3 power of 7 minus 5. Times 2 power of 5 times X power of 5. Selesaikan 7 choose 5. 3 power of 2
Okay, 3 square times 2 power of 5 times x power of 5. So kira sahaja nombor yang kat depan tu awak akan dapat 7 choose 5 darab 9 darab 32. Jawapannya adalah 604 8x kuasa 5. However, ini bukan jawapan akhir. Kalau you kata miss dah siap dan salah, hilang markah. Okay, kenapa salah? Baca balik soalan. Soalan kata dia nak koefisien. Ingat balik koefisien adalah pekali. Pekali duduk di mana? Pekali duduk di depan. Itu yang soalan nak. So awak kena buat conclusion lah, yang mana conclusionnya adalah the coefficient of the term x kuasa 5 nilainya adalah 6048. Ini jawapan akhir. Jawapan akhir kita. Okay? Boleh? Bila diam tu maksudnya boleh lah kan? Okay. So now saya bagi awak masa. Cuba buat soalan example 3 kejap. Dia kata find the term, dia nak awak cari sebutan that is independent of x. Apa maksud independent of x? Cuba jawab sekarang. Try to answer that question right now. Itu saya akan tanya secara random. X kuasa 1, ya ke? Apa maksud independent? Apa maksud independent? Soalan famous ni, independent of X. Selalu soalan tanya. Independent, apa maksud independent? Independent tu apa independent? Takkan tak ada yang tahu independent. Bergantung atau tidak bergantung? Ya, thank you. Thank you yang jawab tidak. Thank you Nick Nur Nadira. Okay, bila independent maksudnya dia tidak bergantung pada X. Ataupun tiada X lah, senang cerita. Tak ada X langsung. So bila tak ada X, power X mesti kosong. Power X mesti kosong. Maksudnya kita nak cari term yang mana X tu kuasa kosong. Macam mana kita nak cari? Caranya sama macam example 2 yang saya buat ni tadi. Alright? Dah cuba buat? Okay. Boleh tengok kat screen siapa yang dah cuba separuh jalan tu. Okay, good. Siapa yang tak cuba lagi, saya harap kalau saya kata cuba tu, awak cuba Alright, so saya dah keluarkan A, B, N dan juga R. R tak tahu, itu yang kita nak kena cari dahulu. So what we are going to do is we are going to use the formula. Formulanya apa? TR plus 1 is equal to N choose R times A power of N minus R, B power of R. Itu formula yang kita akan guna. Just put everything into the formula. You have 12 choose R yang kita tak tahu berapa. A adalah 2x cube. Tutup kurungan kuasa 12 minus R. Didarabkan dengan B saya adalah negative 1 over X raised to the power of R. So what happened here? What you are going to have to do is again solve this equation in terms of X dan juga R. So bila saya try solvekan, ingat you kena keep on guna rule of indices. What we are going to have here masih lagi 12 choose R, takkan berubah. Okay, the second term, the next kurungan tu kita boleh selesaikan guna rule of indices. That is going to be 2 power of 12 minus R. Sebab 2 tu nombor je.
Okay, and then I have x cube power of 12 minus r. Okay, saya harap sampai situ semua boleh follow. The final kurungan juga boleh saya selesaikan guna rule of indices yang mana saya boleh keluarkan negatif 1 dahulu. Okay, so saya keluarkan negatif 1 dahulu, saya akan dapat negatif 1 kuasa R. Tak boleh hilangkan sebab saya tak tahu R tu genap atau ganjil, odd or even. So negatif 1 tak tahu hilang ataupun tidak. Dia hilang hanya jika R tu adalah nombor genap. Sebab apa? Negatif 1 kuasa 2, kuasa 4, kuasa 6, kuasa 8. Semua jadi positif. Tapi bila negatif 1, kuasa 1, 3, 5, 7 dan seterusnya kita tak tahu. So tak boleh hilang lah, kekal di situ. The last bracket dia akan jadi 1 per x ataupun x kuasa negatif 1 kuasa R. So now solving this, yang depan masih lagi sama. I'm going to have 12 choose R. 2 kuasa 12 tolak R takkan berubah apa-apa. X kuasa 3 kuasa 12 tolak R. Rule of indices di sini. So you are going to get di sini adalah X kuasa 36 tolak 3R. Selepas itu saya ada nombor, saya tukar pen. Nombor akan jadi warna biru sahaja. So negatif 1 kuasa R. And then yang kita nak kuasanya kosong mesti X kan. So X kuasa negatif 1 darab R jadi negatif R. So apa yang saya cuba buat di sini adalah saya bawa balik kepada indeks. Kita boleh kumpulkan yang base sama. Hasil darab kita boleh simplify kat situ. Yang mana yang depan masih lagi sama, tak berubah. 12 choose R. 2 power of 12 minus R. Saya bawa negatif 1 ke depan sikit. So negatif 1 kuasa R. And then pen warna merah dah jadi X kuasa 36 tolak 3R tambah negatif R. Itu adalah rule of indices. Okay, so sampai setakat ini awak boleh terus simplify pun kat sini sebenarnya. Tolak R. Okay, next line is going to be 12 choose R. 2 power of 12 minus R, negative 1 power of R. Tulisan warna merah akan jadi X kuasa 36 tolak 3 tolak 4 R akan jadi, tolak 3 tolak 1 R akan jadi tolak 4 R. So sampai setakat ni saya dah siap. Dah siap apa? Proses simplify tu dah siap. Kita tahu apa yang saya highlight tu mesti X kuasa kosong, betul tak? So to make sure that is X power of 0, apa yang kita buat? Kita akan compare lah sama macam tadi. So X kuasa 36 tolak 4R mesti sama dengan X kuasa kosong. This is index, base sama, so kita compare dia punya power. 36 minus 4R is 0. So 4R is 36, R must be 9. Dapatlah nilai R. R sama dengan 9 akan memberi kita jawapan untuk TR tambah 1 lah kan, betul tak? Kita boleh masukkan sahaja dalam formula. So formula mana kita nak guna ni? Baris terakhir yang saya simplify ni tadi. Okay, using that row yang saya letak arrow tu, saya akan dapat TR saya 9 tambah 1 akan jadi bersamaan dengan 12 choose 9 darab dengan 2 kuasa 12 tolak 9 darab dengan negatif 1 kuasa 9. Darab dengan X kuasa apa? 36 tolak 4 darab 9. Yang ni akan jadi 1 sebab X kuasa kosong. So selesaikan sahaja di situ. What you are going to get akan jadi 12 choose 9 2 power of 3 negative 1 power of 9 X power of 0. So kira sahaja awak akan dapat jawapan. Jawapannya adalah negatif 1760. Negatif tu datang dari sebutan yang ni. Sebab 9 adalah ganjil. So teruslah dapat. Termnya adalah term yang ke-10 yang mana kita akan dapat nombornya adalah negatif 1760 sahaja. Tak ada X langsung. Sebab X kuasa kosong. Baru betul dia independent of X. Okay, so exercise itu saya tinggalkan untuk you jawab sendiri. That is exercise untuk
reinforce konsep yang kita dah bincang malam ni, iaitu dia minta awak determine the fifth term. So ini adalah general term. Guna formula general term. And then dia minta coefficient of X kuasa 9. Yang ni juga guna formula yang sama, formula general term. Okay, cuma dia dah cakap lah coefficient of X kuasa 9. And then soalan last, dia nak term yang independent of X. Yang ni macam yang kita baru buat, X mesti kuasa kosong. Okay, boleh tak cuba buat yang tu sendiri? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, okay. So ada dua lagi learning, ada satu lagi learning objektif yang saya tak sempat nak habiskan malam ni. Kalau saya sambung ni mungkin dia akan tergantung separuh jalan pukul 10 nanti. So kalau tengok je dulu learning objektif ni. Tadi kita dah tengok macam mana kita nak expand A tambah B kuasa N bila N adalah integer, betul tak? So saya harap you boleh kuasai benda tu. Soalan tutorial you should be able to attempt the tutorial question already. Untuk yang next one, kita akan tengok masih lagi finding the expansion tapi bukan lagi bentuk A tambah B kuasa N yang mana N positif integer. Kita akan tengok apabila awak ada kuasa itu adalah rational number. Ingat lagi apa itu rational number? Rational number adalah dalam bentuk pecahan. Maksudnya next part yang kita akan tengok expansion adalah dalam bentuk contoh 1 tambah X kuasa 1/2. Okay, so dia berbeza dari yang kita dah tengok tadi. Kalau awak tak kuasai yang tadi, next ni awak akan pening. So tolong saya minta tolong. Saya minta tolong sangat. Bahagian yang kita dah tengok ni tadi, buat latihan untuk make sure awak betul-betul faham apa yang kita dah belajar malam ni. Boleh? Boleh. Boleh, okay. So, ada sebarang soalan tak? Any question? Ada soalan? Tak ada? Kalau ada soalan, tanya terus. Tak ada? Okay, kalau tiada, ada yang nak tanya soalan ke? Tak ada. Okay, so sekiranya tiada soalan, boleh saya stopkan kelas setakat itu sahaja dahulu? Boleh, Miss. Boleh, alright. Jangan stres-stres. Recording saya